Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid kelas tahun 4. Okey, saya Cikgu Muzaffar akan mengajar sejarah untuk semua kelas tahun 4. Okey. Okey, sekarang ni semua murid-murid boleh buka buku sejarah, buku teks sejarah. Kalau tak ada buku teks, kita boleh gunakan, boleh tengok dekat skrin ni. Cikgu dah rakamkan buku teks sejarah untuk tahun ini. Okey, unit yang pertama tajuknya yang first kali kita mestilah mengenali sejarah. Okey, kita boleh baca dekat sini. Ini gambar apa murid-murid? Siapa tahu? Pernah tengok tak gambar ni? Okey, ini siapa? Okey. Ini adalah Perdana Menteri kita yang pertama, Tunku Abdul Rahman. Ini gambar ini diambil pada waktu beliau mengisytiharkan kemerdekaan di Malaysia. Masa dulu sebelum nama Malaysia dapat nama Malaysia, nama negara kita ialah Tanah Melayu. Tanah Melayu, Persekutuan Tanah Melayu. Bila dia dapat kemerdekaan daripada British, sebelum orang Malaysia ni dapat negara Malaysia, negara ini dimiliki oleh orang British, orang putih lah. Orang British yang ada Queen Elizabeth semua tu. Mereka yang menjajah negara kita. Kemudian orang-orang Tanah Melayu pada zaman tu, termasuklah orang Melayu, orang Cina, orang India, orang apa lagi? Orang asli, semua bersatu padu. Dia bersatu padu untuk memerdekakan Malaysia. Dan pada tanggal 31 Ogos 1957, Malaysia dapat kemerdekaan. Sebab tu daripada hari tersebut tahun 1957 sampai 2020 ni, 2021 ni, 2020 merdeka yang paling hampir lah. Faham? Okey, 2021 lagi 7 bulan lagi. Okey. Jadi daripada tahun 57 sampai tahun 2021 ni, kita akan menyambut tarikh merdeka kita pada 31 Ogos pada setiap tahun. Faham? Okey. Mari kita baca sinopsis dia. Sejarah merupakan disiplin ilmu tentang peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Sejarawan menggunakan pelbagai sumber dan kaedah penyelidikan untuk menghasilkan penulisan sejarah. Okey. Sejarawan ni ialah siapa? Sejarawan ni ialah orang yang mengkaji sejarah. Faham? Okey. Unit ini akan membincangkan pengertian sejarah, sumber sejarah, kaedah penyelidikan sejarah, konsep masa dan ruang, serta sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Jadi pada hari ini kita akan belajar yang pertama lah, subunit yang pertama, iaitu pengertian sejarah. Okey. Pengertian sejarah ni apa benda? Pengertian sejarah ni ialah setiap ahli sejarawan akan ada dia punya idea dia. Faham? Sejarawan tu orang yang mengkaji sejarah. Sejarawan dia ada idea dia. Dan beberapa sejarawan yang paling terkenal lah kita ambil dan letak dalam buku teks untuk tahun 4 ni. Okey. Jadi, pengertian sejarah. Mari kita baca dulu. Sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Pengertian sejarah perlu diketahui supaya kita mudah memahami peristiwa sejarah. Sejarawan telah memberi pandangan masing-masing tentang pengertian sejarah. Okey, ada berapa sejarawan kat sini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang sejarawan. Okey, kita tengok. Sejarawan yang pertama. Cikgu besarkan sikit. Okey, cantik. Okey, sejarawan yang pertama. Sejarah merupakan sorry. Sejarawan pertama namanya Herodotus. Okey, dia ni orang lama. Zaman dulu tak ada kamera lagi. Tengok, orang telah melakar muka dia. Gunakan pensel waktu tu, pen
waktu tu. Buat muka dia balik. Okey, dia kata apa? Herodotus ni, sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Okey, kita tengok gambar dekat sebelah Herodotus ni, dekat sebelah dia. Okey. Gambar itu dia cerita pasal pendudukan Jepun di tanah Melayu pada tahun 1942 dan 1945. Okey, apa kaitan dengan apa yang Herodotus cakap? Okey, Herodotus kata sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia. Orang Jepun pada tahun 1942 dia sedang berperang. Dia berperang. Jadi, bila sesebuah negara itu mengikuti perang, dia menjadi negara yang berperang. Masa zaman ini Jepun berperang dengan Amerika Syarikat, Britain, dengan apatah lagi sebuah negara cikgu tak ingat. Jepun dia berpihak kepada pihak yang lawan kepada Amerika semua tu lah. Jadi semasa berperang dia mesti tawan tanah yang strategik lah, dan Malaysia merupakan salah satu negara yang strategik untuk Jepun tawan. Jadi Jepun telah menawan Malaysia selama 3 tahun, 1942 hingga 1945. Jadi orang pada zaman 1942 hingga 1945 tu sangat sedih kehidupan dia. Dan ini telah diceritakan dalam sejarah. Faham? Sejarah Malaysia telah ditawan. Okey. Yang kedua, tengok sejarawan yang kedua. Ni sejarawan dari orang Islam. Nama sejarawan ini adalah sejarawan sangat terkenal. Namanya ialah Ibnu Khaldun. Semua sebut Ibnu Khaldun. Okey. Sejarah dia kata apa? Sejarah membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Okey. Ibnu Khaldun kata sejarah ini membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Daripada, katalah contohnya, daripada bangunan rumah tu kecil je, bila sudah 10 tahun bangunan tu makin besar. Orang tu tambah bilik kat atas. Lepas tu besar lagi. Awak pernah tengok tak rumah-rumah yang lama-lama, rumah kat kampung? Apa beza dengan rumah dekat bandar? Okey, rumah dekat kampung selalunya paling tinggi pun 2 tingkat, betul? Rumah 2 tingkat lah paling tinggi. Dan ada yang paling kecil pun setingkat. Rumah lama-lama kebanyakannya setingkat je. Dia tak ada nak bina 2 tingkat. Susah. Okey. Tetapi rumah di bandar selepas berpuluh-puluh tahun berlaku pembangunan di Malaysia ni, kita tengok dekat bandar penuh dengan apartmen, kondominium, menara. Okey. Cikgu pernah pergi duduk dekat macam bangunan lah, kondominium lah. Menara tu namanya The Face Suite. Okey, The Face Suite ni dia ada sampai tingkat 52. Oi, tinggi betul cikgu tengok. Tapi kalau renang dia kat atas sekali, cantik. Okey. Okey, itulah membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Kalau dia cerita pasal bangunan dekat Malaysia daripada kecil-kecil, salah sekali sekarang dah besar-besar. Okey. Dan yang ketiga, E.H. Carr. Dia kata apa? Sejarah ialah satu proses interaksi antara masa kini dan masa lampau. Tengok gambar kat sebelah ni. Pada zaman dulu, ini Central Market. Central Market ini tak tahulah sekarang. Dulu sangat terkenal. Waktu cikgu kecil-kecil, suka sangat pergi tempat Central Market. Ni dia banyak cenderamata. Dia ada keychain, dia ada macam-macam lah jual cenderamata yang orang Malaysia buat. Okey. Zaman beza tak? Tahun 1990 dengan 2019. Beza tak? Beza kan? Nampak? Ini macam sekarang bentuknya yang sama. Nampak? Dindingnya yang sama. Tetapi sudah di-upgrade lah. Ada cantik, ada tulisan Central Market. Apa benda ni, Kuala Lumpur dia tulis. Cantik je. Dulu buruk-buruk je. Cermin pun ada, banyak-banyak cermin. Dulu tak ada cermin sangat. Okey. Nampak? Sekarang dikenali oleh pasar seni. Nama dia Central Market. Sekarang dikenali sebagai pasar seni. Okey.
Yang keempat, namanya ialah Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Hu Kei Kim. Okey, dia kata apa? Sejarah merujuk peristiwa yang pernah berlaku atau sudah berlaku. Okey, dia cerita pasal benda yang sama lah. Cerita yang benda yang pernah berlaku. Sejarah ni pernah berlaku. Contohnya, semalam. Contoh, semalam berlaku satu peristiwa yang awak tak dapat lupakan. Contohnya, awak tengah makan tercekik. Oh, tak dapat lupa. Hampir meragut nyawa lah tercekik tu contoh. Tercekik makanan. Okey. Peristiwa itu telah menjadi sejarah untuk hidup. Kamu kalau cerita pasal sejarah merujuk pada peristiwa yang sudah berlaku. Peristiwa 10 tahun lepas. Peristiwa 50 tahun lepas. 100 tahun lepas. Semua itu telah menjadi sejarah. Okey, kita tengok contoh yang dia bagi. Pengumuman Tarikh Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu di Bandar Hilir, Melaka. Nampak ni ada gambar. Sumber Arkib Negara. Arkib Negara ni apa? Siapa tahu ni Arkib Negara ni? Arkib Negara ialah satu badan yang menyimpan semua berkaitan dengan sejarah. Apa yang keluar dekat newspaper, apa yang keluar dekat surat khabar, internet, semua dia akan print, dia akan simpan. Ikut tarikh. Kalau kita nak cari contohnya apa berlaku pada hari ini berapa bulan? 25 hari bulan. 25 hari bulan 1 tahun 1990 kita tengok. Kita cari, dia buka. Cari 25 hari bulan 1 tahun 1990. Jumpa. Dalam tu penuh dengan apa yang berlaku pada hari tersebut. Itu dekat Arkib Negara. Okey. Yang kedua, Hari Anugerah Cemerlang Sekolah Kebangsaan Felda Redong, Segamat Johor pada tahun 2018. Ada gambar, ada apa benda, caption dia. Caption tu panggil apa? Bahasa Melayu cikgu pun tak tahu. Okey. Anugerah Cemerlang. Okey. Dia cerita pasal Anugerah Cemerlang, kat situ ada gambar semua. Itu juga telah menjadi sejarah. Benda yang lepas. Dah berapa tahun ni? Dah masuk 3 tahun lepas dah. 2018 kan? Okey. Last sejarawan ialah Dr. Muhammad Yusof bin Ibrahim. Sejarah, dia kata apa? Sejarah merupakan catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Okey. Last kali. Sejarah melibatkan tindakan manusia, perubahan dan catatan sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Oleh itu, sejarah memberikan iktibar dan teladan untuk kehidupan manusia. Okey. Kita tengok. Okey. Sekarang ini, tugas kamu setelah belajar pasal maksud sejarah ni kan, pengertian sejarah ni. Okey, cikgu nak kamu buka buku tulis. Buku tulis. Ada siapa yang ada komputer ke, tablet ke, handphone ke, yang tengah tengok YouTube ni, mesti ada internet, betul? Okey, carikan satu sejarah yang pernah berlaku di Malaysia. Okey. Cikgu bagi contoh. Contohnya macam inilah. Kita buka next step ni. Kita tengok dekat Google ni. Okey, kita tulis KLCC Dibina. Enter. Allah, dia keluar macam ni pula. Okey, dia ada Wikipedia ni antara salah satu yang cerita boleh merekod pasal sejarah lah. Okey, tengok dia tulis apa. Menara Petronas. Okey. Mana? Bila dia diciptakan? Okey. Menara Kembar Petronas memegang gelaran bangunan tertinggi pada tahun 1998 hingga 2004. Okey. Okey, tengok. Nampak kat tepi ni dia tulis. Tempoh pembinaan pada tahun 1992 hingga 1998. Maknanya dia dibina pada tahun 1998 lah. Nampak?
dia siap dibina pada tahun 1998. Okey, dekat situ awak tulis. Dekat buku tulis tu, kalau boleh ambil satu gambar KLCC, tampalkan dekat situ dan tuliskan. Menara berkembar Petronas ini siap dibina pada tahun 1998. Ketinggiannya ialah 452 meter. Macam itulah. Cikgu tak naklah awak pilih Menara Petronas semua. Pilihlah awak punya apa benda yang awak nak buat. Contohnya, yang kedua. Kita tengok yang kedua, kita nak cari pasal sejarah yang kedua, kita cari pasal dekat Malaysia dekat Malaysia mana apa dekat Malaysia yang best? Tak kisahlah. Taman Tasik Titi Wangsa. Okey, pilih Taman Tasik Titi Wangsa. Salah. Okey. Mana Wikipedia? Tak ada lah. Oh, tak ada. Okey, carilah apa-apa yang berkaitan yang berkaitan dengan sejarah. Apa-apa yang menjadi sejarah dekat Malaysia. Contohnya Sukan Commonwealth 1998 dekat Malaysia. Nampak Sukan Commonwealth. Tulis. Awak ambil je gambar lambang ni. Sukan Commonwealth telah diadakan di Malaysia pada tahun 1998. Ini adalah sejarah Sukan Commonwealth. Pernah berlaku di Malaysia tahun 1998. Awak dah lahir ke belum? Awak tak lahir lagi kot. Okey. Itu je. Okey, sampai situ je. Lepas ini buat yang kerja yang cikgu bagi tu. Yang pilih satu peristiwa pernah berlaku, tulis dalam buku tulis dan cari gambar dia, print. Faham? Okey. Sekian. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Mana off dia?